kemeriahan bola sepak Malaysia? Saya rasa inilah yang kita nanti-nantikan dalam bola sepak. Bukan kita saja merayakan. Saya ingat negara jiran kita pun sedang memerhati kita, kerancakkan kita, penanda aras bola sepak kita. Bagaimana kita bounce back after 2 years dan sebagainya. Bagaimana kita dalam landasan yang betul, saya rasa satu hadiah kemerdekaan untuk seluruh rakyat Malaysia kerana disajikan dengan satu prestasi yang cukup menarik. Saya kata ada kelas lah. This performance ada kelas. Dan kita tidak boleh nafikan yang kita bola sepak kita ni going down. Our football is going up. Terima kasih Brad pada KL. Sebab apa kena KL? Dia punya league itu naik. So terima kasih banyak dan takat terima kasih itu tak bolehlah penonton, penyokong, pemegang taruh dan semua mesti main peranan. Bukan diorang saja, pemain di atas pentas mereka akan lakukan. Kalau ada sokongan lagi bagus. Yang pentingnya hiburan penyokong-penyokong tu merasai balik suasana di dalam stadium dengan sorakan, dengan permainan yang kita anggap boleh dikatakan memberansangkan dua-dua tim kan. Arif Aiman. Arif Aiman. Dia jadi pengulas kan? Dia teruja tau tengok. Dia pula mana? Masyuk. Masyuk. Dia back to back. Masyuk. Arif Aiman ni baik. Sebab dia tahu when, where, how, apa benda-benda ni semua dah dalam diri dia dah. So maknanya keputusan dia how di mana, bagaimana dan ke mana. Benda-benda macam tu dah ada dalam diri dia. Keputusan tu semua kat diri dia. Dan bagi saya satu benda yang tak semua orang ada is ketenangan. Ketenangan tu dia matang sebelum usia. Proses budak ni kami sebenarnya rapat dengan beliau lah dalam AMD dan sebagainya. AMD is just a normal player. Biasa kerana kita treat everybody same. Kita tak mau dia besar kepala dan sebagainya. Dan selalunya kita yang player-player yang rasa bagus dari segi permainan tapi kita akan smash them ego. Ini bukan tempat nak ego, ini nak belajar, meletak dan sebagainya. So hasil daripada ini pemain ni dia tahu kelebihan dia tapi dia tidak melebih-lebihkan keupayaan dia. So dia akan bagi sumbangan yang terbaik. Jaringan yang cantik. Dia keluar daripada MD, pergi pula kelab macam tu. Ya. Thank you so much. Kami berbanggalah titik peluh kita ada sikit tapi kita tak claim. Yang penting dia aset negara. Okey. Pemata negara, just teruskan. Terengganu juga. Kalau dia kata kalau lah. Bola Cici Kipri tu. Saya rasa game tu akan sikit ubah. Awak rasa macam mana? Saya rasa akan di situasi ni kan one by one ni tapi satu save yang menarik daripada Farizal Malias lah. Kalau ni cerita kalau lagi lah gol ini dijaringkan mungkin akan ada open game yang akan berlaku kan dan Johor akan keluar dengan sehabis-habisnya untuk mendapatkan gol penyamaan ketika tu. Tapi satu peluang keemasan sebab kita tahu nak melawan dengan JDT bukan senang mendapat peluang-peluang yang seperti itu kan, hidang seperti itu. Tapi ialah bola sepak. Ini adalah bola sepak. Mereka dah mencuba dan Kicit pun dah mencuba tapi tak ada rezeki untuk jaringkan gol. Itu sajalah. Saya tengok bila 15 minit pertama Nacho begitu confident di bahagian tengah. Di situ saya sudah ada tanda-tanda bahawa Terengganu kena menang kat sini. Ada dua perbezaan bagi saya untuk pasukan JDT adalah pemain-pemain selalu bermain di game-game yang besar. Pentas-pentas besar, pentas-pentas final ni. Berbeza dengan pasukan Terengganu. Tapi bagi saya mereka kalah dari segi pengalaman bermain di final. Tapi untuk saya, dari segi positifnya, saya percaya one day, saya tak tahu, mungkin tahun depan, sebab LFA ni setiap tahun ada kan. Terengganu akan berada di sana dan akan julang cup. Dengan play-play yang development yang mereka atur. Kalau lah kata pemain-pemain foreigner tu semua dikekalkan. Tak, kalau kita cerita pasal player lokal, kita cerita pasal player lokal ni. Tapi kita perlu bantuan juga daripada player-player foreigner. Betul. Untuk saya. Sebab kualiti yang ada di JT tu adalah satu kualiti yang lain. Tapi Mak kata awak tadi macam Nacho kan. Saya pun minat. Sebenarnya salah satu defensive midfielder yang terbaik yang kita ada adalah Nacho. Sebab dia memainkan peranan dia yang cukup besar. Dia akan tutup passing block opponents. Dia dah akan startkan game JDT dan dia walaupun age dia dah agak 30 lebih tak silap saya tapi dia still fit bro. Itu penting experience yang kita nampak. Dan dia pun saya check dia punya ni pun dia bukan main kelab-kelab Cak Ayam Tu
saya tengok awal-awal tu pressing all the way. Sebab Terengganu ni dia kadang-kadang individu main peranan. Okay? Tapi JDT datang dengan memang full pressing. Every pergerakan tu ada pressing tu. Agresif betul, agresif. Itu yang dia punya game plan. Itu dia punya game plan. Kenapa boleh jadi game plan? Sebab setiap individu mempunyai kapasiti sedemikian untuk melakukan pressing. Okay? Kalau dia punya kapasiti keamatan dia rendah, tak boleh demand dia kan. Tapi di sini semua pemain mempunyai profil mereka tersendiri dan no problem. Macam kata tu betul lah. Kalau di sebelah kiri punya grup akan press. Sebelah kanan punya grup, tengah punya grup. Bermakna holistically it's a pressing team. Bila you press, you punya peratus untuk dapat bola ke hadapan tu tinggi. And then terpulang pada you punya ketepatan menepati sasaran ini lah. Tapi Rom, kalau awak lihat pun Terengganu pun bukanlah beraksi dalam keadaan yang They played. Saya rasa Terengganu bermain dengan baik. Tapi cuma itulah perbezaannya pemain kita lihat. Yalah untuk one on one better, saya rasa better tim JDT kan dengan Nacho, Leandro dan juga Afiq, Ganti Nazmi berbanding dengan pemain. Walaupun pasukan Terengganu masih juga mempunyai import, tapi saya rasa pasukan JDT adalah pasukan yang pemain-pemain yang selalu beraksi di pentas besar. Pi sekali, balik sekali. Kan? Tapi Terengganu kita harus beri kepujian lah, ya, kerana to be in the final is a bonus. Yes. It's a bonus. And then diorang play tak tunjuk yang diorang ni want to give up. Betul. They fight and they fight. I agree.